عالمي 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 إلهي 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 طب النبوي طب النبوي. Sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Ilahi, Ya Ilahi. Beratlah doa di langit luas, penuh harapan hati yang ikhlas, disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta Syafi, Ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu taala kerana pada hari ini kita bersama-sama lagi dalam ilmu tib nabawi, mengkaji tentang herba-herba yang bersifat alamiah dan perawatan yang bersifat ilahiyah. Jadi gabungan di antara alamiah dan ilahiyah inilah dia membentuk sebuah pengobatan yang sukses, yang berjaya, yang bagus, yang hebat, di mana yang menjadi modelnya yang telah menunjukkan pada kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah qudwah, ya. Baik, alhamdulillah pada hari ini mungkin Pak Haji memulakan dengan suatu penemuan yang dahsyat, ya, satu penemuan yang dahsyat dalam masa kita membuat terapi herba ini dah berpuluh-puluh tahun, ya, mendapati memang ada suatu hal yang perlu Pak Haji angkat di sini, iaitu penggunaan madu lebah. Madu lebah ini mari kita lihat dalam kajian yang dibuat oleh beberapa universitas bahawa madu lebah ini setanding kuatnya, katanya begitu dalam tanda kutip, ya, bahawa setanding dengan ubat-ubat yang digunakan untuk osteoporosis, katanya begitu. Masya Allah, ya. Jadi setelah dibuat kajian diberi kepada orang yang sudah menopause, mendapati betul
tulang mereka menjadi kuat balik, tulang mereka tu tak jadi keropos, dan mereka boleh berdirilah, kita katakan. Selalunya kalau perempuan ya, selalunya duduk solat sambil atas kerusi ataupun solat sambil duduk dan sebagainya. Lelaki pun begitu juga kerana kekurangan hormon ataupun kekurangan kalsium ya, itu adalah di antara sebabnya. Jadi Yusti ini membuat pengkajian bahawa apabila telah menggunakan madu lebah tualang ini, mendapati bahawa tulang itu menjadi kuat, masya-Allah. Jadi timbul di sini satu pertanyaan kepada Pak Haji, bagaimana madu ini digunakan dalam menterapi untuk penyakit-penyakit ya, bukan hanya untuk tulang tetapi untuk penyakit yang ada hubungan dengan tulang, iaitu kanser tulang misalnya, kanser tulang. Masya-Allah ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah ya, dengan izin Allah, apa-apa dengan izin Allah, Pak Haji menerima mesej yang menceritakan bagaimana seorang yang telah terkena kanser tulang ya, yang telah ada laporan diberikan oleh para doktor, maka tahap kansernya itu dah jadi semakin ringan, dan sel kanser itu sudah menjadi semakin minim setelah mengambil 3 herba. Ini kanser tulang. Bukannya Pak Haji cakap ini tentang breast cancer, tapi kanser tulang, kanker tulang, iaitu dengan mengambil bajakah, mengambil haruan dan juga mengambil madu lebah. Jadi madu lebah ini digunakan sebagai pemangkin, sebagai pemicu ya. Jadi alhamdulillah, dan begitu juga dengan ada beberapa kasus-kasus atau kes-kes yang datang merujuk kepada Pak Haji ya, mengatakan bahawa tangan kanannya sakit ya, tangan sebelah, tangan kanan ada dan tangan kirinya memang mengalami kesakitan, dan kebanyakannya itu adalah banyaknya perempuan sampai menangis ya, menangis. Sebab apa sebenarnya sakit itu? Dan kesakitan di lengan hari ini, bukan kesakitan di sini. Kalau kesakitan di sini boleh kita sebutkan kadang pegang HP ke, terjatuh dah HP-nya, pegang HP-nya, dan boleh juga boleh sebab begitu. Tetapi ini bukan HP, disebut sakit sini. Maka apabila kita menterapikannya, maka kita bagikan dia dengan madu lebah. Jadi bila kita bagi saja madu lebah, kita menterapikannya dengan deep sea. Bila kita bagikan dengan deep sea, dengan madu lebah, maka kita dapati bahawa gabungan dua ini saja sudah kuat untuk menghilangkan sakit di lengan ini. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi itulah yang Pak Haji nak sampaikan, bahawa madu lebah ini dalam kehidupan kita jangan kita tinggal. Ya, minum selalu. Waktu malam 1 atau 2 sudu besar atau 2 senduk besar, dan waktu siang, waktu pagi kita ambil dia pada 2 ataupun 1 sudu besar. Itu adalah di antaranya. Jadi oleh sebab itu maka ada satu orang Pak Haji ketemu beliau ketika di suatu tempat ya, di dekat dengan jalan nak ke Cameron Highland ya. Pak Haji lihat dia sedang membeli madu lebah. Pak Haji tanya dia, kenapa abang beli madu lebah ni, untuk tujuan sakit apa? Beliau menjawab, kata, saya dulu sakit lutut, tetapi setelah saya mengkonsumsi madu lebah ini, terus menerus saya sudah hilang sakit lutut saya ini. Subhanallah. Betul lah. Maksudnya sejalan, bergaris lurus dengan pengetahuan kita bahawa pengobatan madu ni untuk tulang. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi itu sebagai informasi. Baik, hari ini Pak Haji terus kepada pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, bismillah, nama saya Poppy Hadrayani daripada Subang, Jawa Barat. Soalan, ada ibu terkena kanker payudara stadium lanjut dan menjalani kemo. Perawatan herba HPA menggunakan bajakah, AGH dan K4. Dah guna bajakah, alhamdulillah, AGH dan K4. Sedang dirawat
dengan herbal HPA sekarang, siang malam keluar darah daripada tempat kanser tersebut. Darahnya banyak, pasien khawatir. Itu petanda apa tindakan selanjutnya? Bagaimana? Mohon jawapan arahan daripada bahagia Tuan Haji. Jazakallah khairan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya atas pertanyaan daripada Hendrayani daripada Subang, Jawa Barat. Terima kasih. Soalan ini menceritakan bagaimana seorang ibu yang terkena kanker payudara, ya, yang telah menggunakan kemoterapi dan stadium akhir kemoterapi dan dia telah pun dan menggunakan juga bajakah SGH, K4 dan telah menggunakan ini. Cumanya dia kata setelah dirawat dengan herbal HPA ini keluar darah yang banyak menyebabkan dia takut. Bagaimana ini? Bagaimana keadaannya? Ya, Pak Haji sebutkan bahawa apabila kita ataupun apabila seorang pasien itu, pesakit itu sudah sampai ke stadium yang keempat. Stadium keempat ni last stadium. Stadium yang sudah malignant, yang sudah merebak ke seluruh tubuh badan. Pada stadium ini, maka apabila kita mengambil bajakah, maka sel-sel kanker akan melakukan proses bunuh diri. Ya, sel-sel kanker itu yang membunuh diri. Jadi apabila sel-sel kanker itu melakukan bunuh diri ataupun apoptosis dipanggil, maka pada ketika itu darah akan keluar. Darah akan keluar banyak daripada tempat yang pecah itu. Masya Allah, Masya Allah. Darah itu, namun begitu orang itu masih lagi belum merasai sakit. Padahal stadium 4 mesti harusnya dia sudah sakit. Tetapi jangan risau. Teruskan pengambilannya dan jangan berhenti penggunaan SGH. SGH ini kita boleh semprot ke dalam mulut kita dan sebagainya. Bila kita semprot di dalam mulut, di bawah lidah, nanti darah yang keluar itu dia tidak berbau. Tempat yang jadi gangren itu tidak berbau. Ya, itu ada di antara. Dan boleh juga kita semprot di tempat gangren tersebut menggunakan SGH ini. Karena SGH ini dia akan membunuh semua kuman dan dia tidak akan ada bau di situ. Biasanya kalau orang ada masalah breast cancer yang sudah luka, keluar nanah, keluar darah, dia berbau busuk. Masya Allah, Masya Allah. Bau busuknya luar biasa sekali. Jadi kalau kita yang nak merawatnya itu, kalau orang itu kalau tidak ada jiwa yang besar ini dia dapat mengalahkan perasaan, rasa busuk itu dia dapat mengalahkan, dan jiwa yang besar itu menerbitkan sebuah ketenangan. Dia bisa bertenang ketika melihat dalam situasi begini. Jadi kalau orang itu tidak ada jiwa besar, dia muntah. Pasti muntah. Jadi itu adalah antaranya. Dan kalau kita mencucinya itu, tangan kita pun bau. Bagaimana tangan kita berbau itu, kita nak makan pula, makan nasi. Kadang-kadang hari itu kita makan nasi menggunakan sudu, menggunakan senduk. Sebab apa? Sebab tangan kita berbau. Jadi oleh sebab itu kita pakai betul-betul dan juga sebagainya, pakai glove dan sebagainya, sarung tangan, bau kita bersihkan sebagainya. Tetapi namun yang menariknya belum ada lagi ubat untuk membersihnya. Belum ada. Ada ubat hanya sekadar untuk mencuci. Itu namanya ubat dressing. Dressing ni mencuci. Cuci dia boleh gunakan daripada air untuk mencuci, betul. Kita boleh beli di farmasi air untuk mencuci. Tetapi bisa tak hilangkan bau busuknya? Tak hilang. Jadi orang dahulu dia membuat dia punya ubat untuk mencuci ini dan dihilang. Antaranya dia gunakan pucuk serai, gunakan daun inai, daun pacar, menggunakan timba tasik, ya, menggunakan tapak leman. Itu antara yang digunakan oleh masyarakat dahulu. Tetapi hari ini sudah tidak perlu lagi ni, sebab Pak Haji dah keluarkan SGH ni, semprot saja dekat situ, dia tidak ada bau. Dengan izin Allah tidak ada bau. Kalau ada bau tu apa arti? Artinya ada infection, ada jangkitan kuman. Bila berbau ada jangkitan kuman itu bahaya. Nanti kuman itu bisa masuk ke dalam otak kita. Dia akan menyebabkan orang itu jadi koma dan sebagainya. Demam yang berpanjangan.
Jadi oleh sebab itu maka ada dua proses. Satu prosesnya iaitu kita mengambil bajakah supaya berlakunya proses sel-sel kanser membuat proses bunuh diri dan dia akan mengecil. Lepas yang besar tu akan jadi mengecil dan kering. Yang kedua, jangan ada busuknya itu, semprot EGH di bawah lidah dan juga di itu. Itu memang betul. Ini apa yang telah dilakukan ini, betul. Adapun bila kita melakukan kemoterapi, kemoterapi, Pak Haji selalu pesan, kalau orang tu sudah kemoterapi, ambil serai dapur itu 3 batang, 3 batang kita buang akarnya, buang daunnya, potong-potong, direbus di dalam 1,5 liter air sampai dia mendidih dan kita minum. Itu akan banyak yang akan memberikan kerja sinergi dengan tidak merosakkan ubat kimia itu, dia bekerja menjadi lebih baik. Itu adalah di antaranya. Kemudian apabila kita menggunakan kita tengok pada penyakit kanker. Penyakit kanker ni kena ingat. Penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit ginjal, dia tidak boleh tidak ada kapsul haruan. Albumin. Jadi kena ambil albumin. Jadi kalau kita ambil bajakah juga kena ambil albumin. Itu adalah antaranya. Jadi apabila kita ambil dia punya albumin itu, jadi dia akan cepat menghilangkan daripada kesakitan tersebut. Insya-Allah dengan izin Allah, sembuh dengan izin Allah. Baik. Apabila berlaku darah banyak yang keluar itu, sebenarnya darah daripada yang bengkak itu yang sebagainya, ya. Jadi oleh sebab itu maka kita kena banyak mengambil beras. Kalau ada beras hitam, bukan ketan hitam, bukan pulut hitam, bukan. Beras hitam atau beras perang. Kalau di Malaysia ni ada di sebelah Kuching, Sarawak, Terbeduk, ada di mana tu dijual. Beras merah, beras hitam. Begitu di Indonesia memang banyak beras hitam. Diberi makan dengan nasi beras hitam. Pada ketika tersebut insya-Allah kanker tadi tidak memudaratkan kita. Dalam masa sakit ini, satu yang perlu diingat, tak boleh mengambil terasi. Terasi tak boleh. Yang kedua, tak boleh mengambil apa kita panggil itu, bahan-bahan pengawet tinggi. Ikan yang diawet misalnya. Diawet dengan pengawetan ikan masam lah ini. Kalau di sini dengan asin, ikan asam, itu tidak boleh. Ya, itu sebagainya. Dan juga kita kena kurangkan itu yeast tu yang ada dalam roti yang menyebabkan pengembang pada bakpao atau kuih pao, ya, pengembang kepada roti, ya, yeast itu pun juga tidak boleh digunakan. Ya, di samping gula kita tak boleh manis. Ya, manis itu makanan kepada kanker. Masya-Allah, ya. Baik. Pak Haji harapkan ya Popi Yani faham ya bagaimana cara untuk menterapikan, untuk memberikan keyakinan kepada ibu tersebut bahawa ini adalah merupakan satu proses yang baik, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Mohon ditanya dengan Pak Haji. Sakit saya polidis, tumor payudara, sudah dibuang akar-akar tumor, polip, ya, polidis. Jadi tapi doktor telah maklum tumor tersebut boleh ada lagi. Untuk perawatan menggunakan herba apa? Saya akan sapu tempat tersebut dengan lendir hati bumi, dan untuk mencegah berulang apa herba yang perlu saya ambil? Masya-Allah, ya. Ini sudah ada tumor payudara, jadi telah dibuang akar-akar tumor dan sebagainya, jadi bimbang takut timbul lagi. Itu di antaranya prevention lah. Maksudnya dia dah buang dah. Tumor tu ada dulu, mungkin ada tumor sedikit, kemudian dah dibuang semua dah. Dia tumor tu seperti bisul. Bila kita buang akar-akarnya sikit. Jadi bila kita bimbang, esok akan timbul bisul lagi. Baik. Sekarang ni apa yang sebenarnya? Apakah yang menyebabkan berlakunya penyakit kanser ni? Salah satunya ialah sembelit. Jadi kalau begitu, macam mana kita kena pastikan diri kita tidak sembelit? Okey, kalau Pak Haji nak tanya dekat sini, apakah kelebihan yang utama
ya, kelebihan yang utama daripada minum kopi Radic ni. Apa dia punya kelebihan yang utamanya? Kelebihannya ialah juta, J-U-T-A. J itu adalah untuk jantung, ya. U itu untuk usus. Kalau kita katakan jantung, kita ambil sini adalah untuk menguatkan jantung kita, ya. Antara orang yang lemah ya di sudut jantungnya ialah orang yang ada darah rendah, ataupun orang yang kurang darah. Orang kurang darah ni dia selalu terjadi begini, seperti duduk atas bot tu, ya. Ini orang dia panggil anemia. Bila dia kurang darah, dia perlu menambahkan darah yang cepat. Salah satunya kurma, betul. Pati kurma campur dengan susu kambing. Alhamdulillah, cepat. Ya, itu adalah antaranya. Namun begitu, kalau dia jadi tekanan darah rendah, macam mana? Tekanan darah rendah ini pun menyebabkan dia punya masalah itu lebih besar daripada tekanan darah tinggi. Dia jadi pusing, jadi ngantuk, dia jadi nak tumbang di segi selalunya dia jatuh kadang-kadang. Sebab apa? Tekanan darah rendah. Jadi oleh sebab itu, maka macam mana cara nak menghilangkan tekanan darah rendah ni? Darah rendah ni dia ada vertigo juga, pusing-pusing sebagainya. Cara yang paling mudahnya ialah ini saja. Ya, ini dia, menggunakan kopi merah ini. J yang pertama, iaitu jantung, mengelakkan jantung. Jadi kalau ada siapa yang biasa dengarnya, doktor akan kata jangan ambil kopi, nanti jantung kamu akan kuat. Betul. Kopi itu menyebabkan jantung itu akan kuat. Tetapi herba yang dimasuk ke dalam kopi itu akan mengimbangkan ritm ataupun kita punya irama kepada jantung tersebut. Itu adalah satu yang penting. Jadi oleh sebab itu, maka orang yang ambil kopi Radic ni mudah-mudahan disebutkan sini dalam tanda kutip, Allah yang bersifat Asy-Syafi, bahawa dia akan terlindung dengan penyakit serangan jantung dengan izin Allah. Itu yang pertama, J yang pertama. Yang kedua ialah U itu ialah usus. Ini dia. Jadi terkait semula dengan pertanyaan tadi, bagaimana cara nak mengelakkan daripada tumor yang telah dibuang akalnya itu muncul semula. Pertama, kita jagalah usus. Teorinya 80% penyakit datang daripada congested colon atau usus yang tersumbat. Jadi kita jaga usus. Macam mana nak bagi jaga usus? Ialah dengan minum kopi Radic. Beza dekat sini dah. Cuba kita lihat. Kalau kita minum kopi biasa, dia sembelit sebab kopi itu diuretik, dia menyebabkan kekeringan air. Tetapi kalau minum kopi Radic, dia jadi lawas. Kenapa? Kerana wujudnya apa disebut sebagai morindin daripada akar mengkudu. Subhanallah. Jadi persoalan dekat sini, apa yang harus kita lakukan untuk prevent daripada berlakunya tumor ini berulang kali kedua, maka pastikan usus kita lawas. Bagaimana cara dia? Boleh kita ambil pelawas, boleh, atau kita minum saja kopi ini. Minum kopi ini sampai dia jadi lawas. Ada orang minum kopi ini dia jadi sembelit, kita tambah lagi. Jadi satu gelas itu jadi dua. Sampai dia jadi lawas. Nanti insya-Allah akan sampai satu ketika kita sembuh dia dengan minum kopi Radic. Ini satu proses nanti. Sama juga dengan orang yang minum kopi tak boleh tidur, sebab kita telah terdoktrin minum kopi tak boleh tidur. Ini namanya kopi, pasti tidak boleh tidur. Tetapi salah. Sebab apa? Nanti kita akan minum kopi, kita kena minum kopi itu untuk membolehkan kita tidur. Sebab ini bukanlah kopi, pure kopi, bukan. Ini adalah herba. Yang kita jual ialah herba, yang kita angkat iklannya ialah kopi. Sebab orang suka menjadikan kopi sebagai minuman harian.
Itu adalah antaranya. Jadi kalaulah seseorang itu minum kopi, boleh jadi sembelit. Minum kopi radik, dia lawas. Kalau minum kopi susah tidur malam, minum kopi radik, dia jadi deep sleeping. Itu kerana peran yang dilakukan oleh morindin, ataupun kita panggil dia dengan melatonin, ya. Melatonin yang didapati daripada mengkudu. Kalau morindin itu untuk usus. Itu adalah di antaranya. Baik. Juta, ya. J U T T ini T A. T itu adalah tulang. Jadi oleh sebab itu, maka bagi mereka yang mempunyai masalah osteoporosis, lemah tulang, tak kuat, jadi kita minum. Subhanallah, dia akan menguatkan tulang. Ya, jadi bagaimana ibu, bapa, orang tua-tua, bagaimana kita nak membantu mereka supaya kuat tulang di usia 80 tahun, 82 dan sebagainya. Kita berikan mereka dengan susu, mereka tidak mampu menyerap. Susu suka juga diserap. Ya, dalam usia-usia yang tua begitu, yang paling mudah diserap ialah daripada herba yang dimasukkan ke dalam kopi, iaitu tulang, ya, Pak disebut tulang. A itu ialah angin. Angin ialah pencernaan. Jadi kita lihat selalunya isu yang berlaku ialah perut kembung. Perut kembung selalu kita akan jumpa. Perut jadi keras, perut jadi kembung. Perut jadi keras kembung ni sebab apa? Sebab tak ambil kopi radik. Kalau ambil kopi radik kita di sini sudah ada satu pokok yang namakan teja lawang. Teja lawang itu sama seperti mencari kayu gaharu. Kayu gaharu bukan kita boleh tebang pokok begitu. Kadang-kadang ada orang kata dia pintar pasal kayu gaharu. Oh, ini adanya kayu di dalamnya itu ada, lalu ditebang. Tidak ada. Pokok besar dekat hutan, tak ada. Rugi sajalah. Begitu juga dengan pokok teja lawang. Kadang-kadang pokok kita nak tengok macam mana pokok itu mempunyai pokok yang matang, tengok daunnya dah kuning. Macam juga pokok gaharu. Pokok gaharu ni spesialis apa pun, ya. Kalau pandai tengok macam mana pun, ya, tak boleh lawan dengan pengalaman orang tua-tua. Nak tengok pokok gaharu itu adakah tidak minyak di dalamnya, tengok daunnya kuning. Begitu juga dengan pokok teja ni, pokok yang dekat nak mati, daunnya kuning. Itu mengandungi minyak asiri yang tinggi. Minyak asiri itulah yang masuk ke dalam kopi ini, dia jadi untuk kembung, untuk angin. Masalah angin ini masalah yang cukup masalah ni. Jadi nanti perut dia kembung sebagainya. Kalau kita minum susu kembung lagi, macam nak meletup sebagainya. Jadi kita minum kopi. Baik. Jika kita tak mau minum kopi, ada tak herba kita? Herba untuk tulang. Herba untuk tulang ialah kapsul radik plus dengan herba tujuh angin. Itu dia. Ya, itu untuk tulang. Jadi soalan yang Pak nak jawab kat sini ialah bagaimana untuk kita nak elakkan daripada berlakunya tumor payudara ini. Yang kedua ialah dengan kita mengambil sesuatu yang boleh mencuci, yang boleh memperbaiki jantung kita, usus kita, tulang kita dan juga angin kita dalam badan kita. Boleh kita ambil daripada minuman kopi radik, insya-Allah. Itu di antaranya. Ya, baik. Kemudian soalan yang ketiga, alhamdulillah soalan yang ketiga. Pertanyaan sama Tuan Haji, diagnosis lidah seperti ini apa ya? Benarkah ini keluhan di lambung? Oh, lidahnya, dihantar gambar lidah, ya. Ini gambar lidahnya. Ya, apakah ini keluhan di lambung? Okey, kalaulah Pak Haji lihat daripada gambaran lidah ini, dia adalah permasalahan, dia ada panas, ya, panas. Jadi kalau lidah, macam mana nak tahu atau lidah tu panas dalam tubuh badan kita dingin atau tidak? Yang pertama, ya, yang pertama, kalau kita tengok lidah tu licin, berkilat, itu berartinya dingin. Kalau kita tengok lidah itu ada seperti lapisan, layer, seperti selaput, itu artinya panas. Maka panas ada tingkatannya, selaput putih, selaput kuning, selaput hitam.
Dan akhirnya dia akan jadi selaput putih yang tebal. Itu akan menyebabkan orang itu akan mula lupa atau dia akan mula hilang ingatannya. Tengok lidah. Yang keduanya, kita boleh tengok di kiri dan juga di sebelah kanan ni ada lekukan. Lekukan itu menandakan ketika malam hari, kerana kepanasan lidah itu akan mengembang. Kena pada gigi. Bila kena kepada gigi, maka dia pada esok harinya kita nampak seperti lekukan di tepi, di pinggir lidah tersebut. Itu menunjukkan bahawa dia panas. Itu adalah antara pengecaman yang paling mudah. Yang keduanya, kita lihat dia ada lidah tu kadang-kadang dia jadi panjang, kurus. Kadang-kadang dia jadi gemuk. Kalau ini lidah ni kita masuk dalam kategori gemuk. Gemuk dia memang ada keluhan dia di lambung. Betul. Jadi oleh sebab itu maka kita kena ubatnya dengan gunakan herba tujuh angin. Herba tujuh angin, insya-Allah ya. Kalau kita ambil dia tu menghilangkan daripada masalah di lambung. Boleh juga kalau di lambung ini, kalau peringkat usia muda, orang muda, boleh kita bagikan susu kambing plus dengan kurma. Tapi kalau orang tua tidak boleh. Orang tua lambung ini harus kita bagi dengan herba tujuh angin plus dengan omega 3 misalnya. Itu boleh kita berikan, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada soalan yang keempat. Ya, soalan yang keempat hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Haji. Adik saya hamil 8 bulan. Anak yang kelima. Alhamdulillah, syukur. Daripada hasil USG, tali ari-ari bayi menempel pada dinding rahim. Seandainya sampai usia kelahiran tidak ada perbaikan, maka jalannya harus operasi. Mohon solusi dan pencerahan agar bisa melahirkan normal. Masya Allah ya. Tapi apapun yang kita sabar. Tali tali ari-ari bayi ya, bayi maksudnya dia menempel, maksudnya dia tengok dalam USG itu dia lekat kepada dinding rahim. Jadi bila dia nak lahir nanti dia akan jadi permasalahan. Sebab apa ya? Sebab dia tak boleh keluar lah. Jadi bahaya ni, ini bahaya, boleh jadi bermacam-macam bleeding, pendarahan yang berpanjangan. Kita lihat ya bahawa bila ibu-ibu melahirkan ada dua. Satu lahir secara normal, satu lagi lahir dia secara yang operasi. Kalau dilahirkan secara normal dan kita lihat dia punya placenta dia nampak keluar elok, bulat je. Bulat saja, dibasuh, tidak ada yang pecah. Itu alhamdulillah, insya-Allah cepat sembuh orang yang bersalin tersebut. Tetapi kalau dia pecah, jadi ada yang keluar, ada yang tak keluar. Jadi kita tahulah ketika sedang membasuh tu kita lihat ada pecah. Jadi ini kalau dia sudah menempel di dinding rahim, maka selagi dia duduk menempel tu dia akan jadi bleeding. Akan terus pendarahan. Tidak berhenti pendarahan itu. Ya. Dan kita juga ya, bila pendarahan yang begitu kan menyebabkan lemah, ibu akan jadi semakin lemah dan sebagainya ya. Jadi bagaimana apa pula dalam kasus ini tali itu diikat, dia menempel di dinding itu. Begitu juga dengan ibu-ibu yang mempunyai masalah penebalan dinding rahim juga akan jadi bleeding. Jadi kesan bleeding ni bagaimana solusi dan bagaimana jawapannya, insya-Allah ikuti bersama Pak Haji. Silakan.
Allah yang tentu. Bangunkan hati penuh yakin, sakit dan sihat dari yang satu. Dari rasa hati gelisah, tenang-tenangkan dengan pasrah. Kenangkanlah dosa yang sudah, kepada Allah kita berserah. Dalam diam banyak istighfar, solat taubat terus menerus. Harta yang ada banyak diinfak, zikir pula janganlah putus. Jangan sekali berputus asa, rahmat Tuhan luas tersedia. Kesembuhan kan berlaku jua, alam syahadah atau alam baqa. Kita ini yang bernama hamba, pasti sekali melakukan dosa. Sakit itu gugurlah semua, mudah-mudahan dikurniakan syurga. Berubat itu satu usaha, hakikat sembuh dari yang esa. Jangan sampai mensyirikkannya dengan amalan yang diada-ada. Ubatan dan amalan perlu berhati, moga sakit jadi kafarah. Tauhid itu ubatan hakiki, sembuh juga daripada Allah. Yang mukminin, takdir itu Allah yang tentu. Bangunkan hati penuh yakin, sakit dan sihat dari yang satu. Alhamdulillah. Terus kepada perbincangan kita ya, bahawa apabila seseorang itu menghadapi masalah plasentanya itu terlekat di dalam rahimnya, memang akan terjadinya pendarahan. Jadi pendarahan ini selalulah orang akan pergi ke hospital untuk mencucinya semula ya. Jadi kalau kita tak cuci, dia mendatangkan permasalahan juga ya. Itu di antaranya, masya-Allah. Jadi selagi kita tak cuci itu, dia pendarahan akan terus berlaku. Jadi oleh sebab itu di dalam pengobatan herba, bagaimana cara mengeluarkan ya, bagaimana cara mengeluarkan itu, salah satu pengkaedahannya dia menggunakan satu pokok ya, yang dikenali sebagai pokok akar serapat ya. Akar serapat itu juga adalah salah satu daripada herba yang boleh mengeluarkan. Ataupun kita gunakan juga daripada minyak MPH ataupun minyak bubuk yang kita minum, itu juga boleh mengeluarkannya dan boleh membersihkannya. Cumanya di dalam pengobatan kita ada herba yang kita sebut dia sebagai senggugut ya, herba senggugut itu. Itu juga herba menggunakan herba Paramaria, yang mana Paramaria itu ialah herba daripada pokok serapat dan juga dicampur dengan pokok halban akar. Jadi atau tomplin itu, jadi dia akan membuatkan supaya yang sisa tinggal itu boleh keluar. Itu di antaranya. Namun kebiasaannya kalau kita pergi operasi, maka itu tak banyak mendatangkan permasalahan ya, sebab operasi dia keluarkan dan juga sewaktu kelahiran anak tersebut dia akan dikeluarkan, dibersihkan dan sebagainya. Itu insya-Allah. Cumanya bagi kita yang cuba untuk mengelakkan daripada operasi, kalau boleh ya, kalau bolehlah selalu terus ya, pada sekarang ini minum minyak BCO. Pada usia-usia sekarang ni, kalau usia 8 bulan tu sudah boleh kita ambil minyak BCO satu hari, satu sudu besar, satu sendok besar itu kita ambil, kita minum ya pada setiap pagi. Sambil dengan minyak tersebut kita oleskan di perut kita. Dioleskan di perut untuk memudahkan bersalin nanti insya-Allah. Dulu
kita ya terkenal dengan minyak selusuh, dia panggil. Minyak selusuh ni minyak untuk memudahkan bersalin, diberi minum. Juga diambil daripada minyak kelapa yang dimasak pada ketika itu. Kalau ada minyak kelapa itu diambilnya santan, diperah santan, diambilnya air santan tersebut, lalu dimasak sampai jadi minyak ya, minyak. Jadi minyak masak itu dijadikan sebagai ubat untuk selusuh, memudahkan bersalin. Tapi sekarang kita ada VCO, maka VCO itu lebih cepat, lebih mudah, dan dia juga memberi tenaga kepada ibu ya, membagi orang kata energi untuk dia nak push supaya mudah untuk keluar. Itu adalah sangat penting. Sebab apa? Ada selalunya seperti mana yang Pak Haji sebutlah, ketika wanita nak bersalin itu selalunya mereka dipuasakan, maka tak dibenarkan makan apa, makan sebagainya. Jadi kalau mengambil tempoh masa yang agak panjang, dia jadi lemah lah bagi perempuan tersebut. Jadi kena ada minuman kopi radik di situlah. Tetapi bagi orang yang tak pernah minum kopi radik, tiba-tiba nak bersalin baru minum kopi radik, itu seelok-eloknya janganlah. Sebab pada ketika itu dia belum lagi terbiasa dengan minuman kopi radik ni. Jadi kalau dia sudah mula minum kopi radik itu, ya suatu hamil pun dia sudah minum dan menjadikan tulang anak tu jadi kuat, anak tu jadi pintar, anak tu orang kata lebih aktif, boleh dia gunakan. Tapi kalau waktu nak lahir saja, masa tu barulah nak gunakan minuman daripada kopi radik itu Pak Haji berpesan ya, takut ada orang kata kesan-kesan peringkat awal guna tu. Sebab dia dah mula bercampur-campur dengan ubat-ubatan kimia dan sebagainya. Tapi bila dah lepas bersalin, bismillah, insya-Allah. Baik ya. Jadi oleh sebab itu maka kita boleh gunakan herba inilah, seperti herba VCO ni, terus kita gunakan untuk soalan ini. Baik, Pak Haji pergi pada soalan yang kelima, soalan daripada ahli HPA, daripada Salahuddin, abang leh kita daripada Pokok Senar. Terima kasih. Kalau tak silap saya, orang bagi tahu spina boleh ambil mereka yang tak suka minum susu. Soalannya apakah spina HPA fungsinya begitu juga? Ni abang leh tanya kita ni. Abang leh ni dia bertanya ni, dia nak tanya ke, dia nak uji ke, dia nak sampaikan info ke? Macam-macam abang leh, okey. Tapi apapun tidak mengapa. Jadi orang bagi tahu memang spina ni memang suka, betul. Spina adalah nutrisi makanan. Jadi kalau kita ambil spirulina, Masya Allah, ibu yang ambil spirulina cukup. Tetapi apakah fungsinya spirulina HPA itu juga begitu? Spirulina HPA itu adalah spirulina grade A. Spirulina ni ada grade B, ada grade C. Jadi spirulina HPA itu adalah grade A, grade A, super. Grade super. Sebab apa? Pak Haji bila dah keluar satu-satu produk, Pak Haji tak akan fikir pasal untung ruginya. Pak Haji akan fikir produk tu berkualiti atau tidak. Sebab kalaulah Pak Haji nak makan, Pak Haji tak akan beli daripada produk orang lain. Di mana produk yang dikeluarkan oleh Pak Haji itulah yang kita makan. Sebab apa? Sebab kita tidak mau menipu diri kita sendiri dengan grade low grade. Kita bagi yang sesuatu yang super grade. Itu ada di antara. Yang kedua, Pak Haji tahu selepas ini yang akan makan adalah anak-anak Pak Haji. Jadi Pak Haji tidak mahu anak Pak Haji itu tertipu dengan low grade. Kedua. Yang ketiga, Pak Haji tahu bahawa ahli-ahli HPA ni semua orang yang mengkonsumsi herba. Pak Haji tak mahu menipu ahli anggota-anggota ataupun ahli-ahli HPA. Jadi sebab itu, kalau kita tidak sanggup untuk makan, kita tak sanggup untuk kita mengkonsumsinya, kita jangan jual pada orang. Pak Haji tak mahu disamakan dengan orang lain. Menjual kopi lain, minum kopi lain. Itu bukan prinsip. Prinsip kita, kalau kita tak minum, kita tak jual. Itu prinsip kita. Ya, jadi oleh sebab itu kita buat ini bukan fikir lagi kepada soal keuangan. Nak dapat untung banyak, kita cari spirulina yang low grade. Boleh dapat, boleh. Sebab itu nanti kita akan tengok banyak spirulina yang dijual kat luar tu agak sikit keputihan. Bukan warna hijau betul. Hijau keputihan. Itu dia bercampur dengan tepung. Tetapi spirulina kita cuba lihat 100%. Yang keduanya, lihat spirulina kita, kalau kita masuk dalam air tu, dia tidak ada ampas.
tak ada ampas. Sebab spirulina tidak ada dinding sel. Kalau ada ampas itu bukan spirulina. Itu campuran tepung jagung ke tepung apa sebagainya. Kenapa nak kita mencampurkan dengan tepung? Kalau kita buat produk-produk yang lain, produk-produk ekstrak, memang betul nanti ada berapa persen saja yang boleh kita masukkan herba. Yang lain itu ialah bahan-bahan pelengkapnya, seperti masukkan tepung jagung. Tetapi tidak dalam produk HPA, HPA kita tidak akan guna bahan-bahan pelengkap. Kita guna 100%. Jadi oleh sebab itu bila spirulina itu juga mereka guna kadang-kadang 80%, 20% ambil daripada tepung. Tepung itu untuk apa? Kalau kita sini Pak Haji tak maulah makan yang begitu. Kalau kita nak makan, carikan yang betul-betul berkualiti. Ini satu orang kata satu ujian yang besar pada diri kita. Kalau lah herba yang kita makan selama ini betul-betul tak ada fungsi, apa arti kita makan sudah bertahun-tahun sebagainya? Ya, kita menipu diri kita sendiri. Jadi oleh sebab itu, kalau apa kita dengar kemampuan spirulina di tempat lain boleh melakukannya, itu adalah sama seperti kemampuan spirulina di HPA, di HPA, insya-Allah. Baik, soalan yang kedua berkenaan POC HPA. Bila kita guna baja POC, pupuk organik cair, buah banyak dihasilkan oleh pokok. Cuma soalannya, buah lambat masak, sedangkan masa yang sama buah muda terus keluar lagi. Jika dibiarkan, boleh patah rantingnya. Contoh pokok tin saya. Jadi kita guna POC ini bukan kita siram selalu. Jadi kalau kita siram POC seminggu sekali, dia keluar buah, lama-lama dia patahnya pokok itu kerana banyak buah. Jadi ini salah. Apabila dia sudah keluar buah, jadi kita kena, apa tujuan kita nak guna? Apa tujuan kita nak gunakan dia punya POC? Kalau tujuan kita nak gunakan dia untuk buah, untuk keluarkan buah, maka bila dia sudah keluar buah, maka kita tidak boleh bagi lagi POC lagi. Nanti semua ranting itu keluar buah banyak itu sebagainya. Kemudian bila keluar buah banyak, dia jadi kecil. Jadi macam mana? Jadi kita kena sekarang sudah fikir, kalau sudah keluar buah, maka pada ketika tersebut kita perlu memberikan sumber kalsium. Kita perlu berikan sumber kalsium. Kalsium tu apa dia? Kalsium boleh ambil daripada kulit telur, boleh kerang, boleh dan sebagainya. Tulang juga boleh kita gunakan. Jadi oleh sebab itu maka kita gunakan pupuk kalsium. Jadi ataupun boleh ambil juga daripada asid amino, boleh juga kita ambil juga daripada ikan. Pupuk ikan kita ambil daripada ikan, boleh, bisa digunakan, masya-Allah. Jadi oleh sebab itu apa yang Pak Haji nak sarankan kepada abang leh kita ya, maka cara dia ialah dengan kita menghentikan POC bila dia sudah keluarkan itu, tetapi kita berikan dia dengan anti hama. Anti hama ini ada orang sebut, ya kita bagi anti hama untuk apa? Anti hama yang pertama supaya jangan datang lalat-lalat buah. Kalau lalat buah itu datang banyak, nanti buah-buah itu akan rosak. Yang kedua, bila kita spray anti hama itu, dengan otomatis buahnya akan jadi besar. Kerana anti hama yang dikeluarkan oleh Pak Haji itu ialah sumbernya kalsium. Jadi kalsium itu dia akan menyebabkan bunga dan juga buah. Namanya anti hama. Kenapa tak namakan baja kalsium saja Pak Haji? Ya boleh. Nanti yang lepas Pak Haji keluarkan POC kalsium, tulis kalsium. Tapi anti hama jugalah. Satu POC anti hama, sama saja. Sebab kita ambil benda bahan yang sama. Jadi bila kita semprot, insya-Allah buahnya akan jadi meriah buahnya. Abang leh akan jadi penanaman buah tin abang leh tu akan jadi meriah. Jadi orang seluruh yang duduk di utara ni boleh pergi melawat. Di mana abang leh boleh penuhkan ke semua di tanah abang leh tu dengan penanaman pokok tin, dan tin itu dapat daripada pelbagai jenis, dan orang boleh merasakan betapa manisnya buah tin. Masya-Allah ya. Dan terima kasih juga abang leh telah bagi sepokok-pokok tin dekat kita, alhamdulillah, yang telah pun berbuah, dan kita tunggu masaklah untuk nak tengok apa dia punya hasilnya sebagainya. Itu ada di antaranya. Jadi Bapak Ibu tuan-puan sekalian, pertanian ni satu yang menarik.
Pak Haji berfikir bahawa kalaulah orang tahu tentang pertanian, bagaimana menternak ayam misalnya, bagaimana menternak ayam yang mudah, cepat, murah dan sebagainya, bagaimana kita menternak ayam dengan satu tempat yang kecil tetapi boleh buat untuk bilangan yang banyak. Misalnya kalau kita ternak ayam ni biasanya dikira sekaki persegi itu untuk seekor ayam. Misalnya 10 kali 10 untuk 100. Lebar lebar 10, panjangnya 10, jadi untuk 100 ekor. Tetapi macam mana kita dapat memelihara 200 ekor dalam tempat yang sama? Begitu juga kalau tempat itu untuk 400, kita boleh buat untuk 800 dalam tempat yang sama. Itu adalah merupakan kaedah bagaimana kita menggunakan waktu. Kita bukan menggunakan space. Ada setengah kita kata kita guna space. Kalau kita gunakan space 20 kali 20 kaki untuk 400 ekor. Tapi kalau kita gunakan waktu, kita dapat jadi 800 ekor. Bagaimana? Itu yang cukup menarik ni. Dengan kita membuat bahawa seperti stok di dalam store kita. Ada yang first in first out. Jadi stage kan, maksudnya kita buatkan dia punya stage supaya kemasukan anak ayam itu tidak dimasuk 4 ataupun 800 kali, tapi dia buat stage. Mungkin kita sebut kata kat sini kita buat 2 stage ataupun buat 3 stage, boleh. Itu adalah satu yang cukup menarik. Jadi pertanian ini Masya Allah menjanjikan sesuatu yang lumayan kalau kita menggunakannya. Baik, itu saja yang boleh Pak Haji sampaikan, dan terima kasih kepada mereka yang menjadi stokis kepada frozen food Pak Haji, yang hari ini sudah lebih daripada 100 outlet yang telah ada di seluruh Malaysia, dan permintaan yang sangat-sangat tinggi. Oleh kerana bulan Hari Raya ini kita tak sempat untuk menggerakkan daripada kenderaan kita dan sebagainya, tetapi walau macam mana pun insya-Allah 2 buah lori kita telah bergerak untuk memenuhi keperluan 100 outlet ini, dan insya-Allah doakan selepas daripada Hari Raya Aidil Adha ni kita akan banyak lagi produk-produk baru yang akan diperkenalkan insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.